السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada kitab Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada malam ni ialah pada muka surat 113, iaitu di bawah tajuk anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matan dia kita tengok, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa Qasim wa Tahir wa Ibrahim kanu bunayya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Fatimata wa Ruqayyah wa Zainab wa Kulthum kun jami'an banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia Qasim, Tahir dan Ibrahim adalah anak-anak lelaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Fatimah, Ruqayyah, Zainab dan Kulthum merupakan anak-anak perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maklumat yang disebutkan dalam matan ni ialah maklumat yang kita kira asas tentang bilangan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa disebut? Sebab di sana ada kepercayaan bagi kelompok tertentu, beberapa orang anak Nabi ni bukan anak Nabi sebenarnya, tapi anak daripada orang lain. Maknanya anak tiri Nabi ataupun anak angkat. Anak yang sebenar-benar anak Nabi ni ialah Fatimah. Ada kelompok yang berpegang macam tu, yang lain-lain tu bukan. Kita tengok dalam huraian dia sebut, ini merupakan isyarat bantahan kepada golongan yang mendakwa bilangan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada atau kurang daripada ini. Ada yang dakwa lebih ataupun ada yang dakwa kurang, kedua-duanya. Contohnya golongan Syiah mendakwa bahawa Fatimah satu-satunya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala yang lain adalah anak Khadijah dengan suaminya yang terdahulu, atau anak saudaranya iaitu adik-beradik Khadijah yang bernama Halah. Ini dakwaan kelompok Syiah. Yang betul-betul anak Nabi ni ialah Fatimah sahaja. 6 yang lain yang berbaki ataupun yang lain-lain yang didengari daripada mana-mana riwayat, itu boleh jadi anak tiri Nabi ataupun anak saudara Nabi, iaitu anak daripada adik-beradik dengan Khadijah iaitu Halah. Okay. Syiah juga mendakwa isteri Sayyidina Uthman itu anak tiri, bukan anak kandung. Isteri Sayyidina Uthman tu yang menjadi isteri, yang menjadi anak, yang dikatakan anak Nabi ni, sebab 2 orang anak Nabi yang dikahwinkan kepada Uthman bin Affan, dakwaan mereka kedua-duanya itu bukan daripada anak kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri.
maknanya anak yang lain. Okay. Jadi sebab tu dia sebut tentang benda ni. Dia sebut tentang benda ni supaya apa? Supaya pendirian jelas. Bahawasanya Abu Hanifah tidak bersama dengan pandangan tersebut. Tetapi Abu Hanifah bersama dengan pandangan jumhur yang mengatakan bahawasanya anak Nabi itu seperti mana dalam riwayat yang terkenal, iaitu Qasim, Tahir itu kadang-kadang disebut dengan Abdullah juga. Okay. Ibrahim itu semua ialah anak lelaki Nabi. Adapun yang lain, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, itu ialah anak perempuan Nabi. Okay. Jelas, selesai untuk anak-anak Rasulullah. Okay. Kemusykilan dalam akidah. Wa idza ashkala 'ala al-insani syai' min daqa'iqil 'ilmi at-tauhid fa innahu yanbaghi lahu an ya'taqada fil hali ma huwa as-shawab 'inda Allah Ta'ala ila an yajida 'aliman fayas'aluhu wa la yas'ahu ta'khir at-talab wa la ya'dhar bil wuquf fihi wa yukaffiru wa yakfur in waqif. Maksud dia, sekiranya seseorang itu mengalami kemusykilan dalam perkara halus dalam ilmu tauhid, maka pada ketika itu hendaklah dia beriktikad dengan apa yang benar dari sisi Allah, sehinggalah dia menemukan seseorang yang berilmu, lalu dia bertanya kepadanya. Ini bila mana satu orang dia ada kemusykilan dalam agama, khususnya kemusykilan dalam bab-bab berkaitan dengan akidah, sebab akidah ni dah pokok. Tapi sebenarnya bukan akidah saja, apa-apa saja benda yang kita muskil dalam agama, akidah ke, fiqh ke, muamalah, apa saja, kita kena terus bertanya kepada orang yang berkeahlian. Aliman situ ialah orang yang berkeahlian, orang yang tahu, bukan orang yang dikenali sebagai orang yang tahu, orang yang tahu betul. Dan benda ni memang susah lah zaman sekarang, sebab nak memastikan satu orang tu betul-betul tahu ialah dengan melihat dengan siapa dia belajar. Kalau zaman Imam Abu Hanifah ataupun zaman ulama-ulama yang terdahulu, untuk mengenal pasti dan untuk pastikan satu orang tu betul-betul belajar ilmu agama ialah dengan mengetahui gurunya. Contoh, Imam Bukhari, nak tahu daripada mana dia ni belajar ilmu hadis, betul ke dia ni faham ilmu hadis, maka tengok siapa senarai guru dia. Senarai guru dia ialah, salah seorangnya ialah Ishaq bin Rahuya, salah seorang. Dan ramai lagi lah, makin ramai guru tu, maka makin benarlah dan makin yakinlah dia ni belajar dan orang yang ada ilmu. Syarat yang kedua ialah bila mana pergi tanya guru tu pun tahu dan kenal, itulah anak muridnya. Itu zaman dulu. Zaman sekarang macam mana? Zaman sekarang nak menthabitkan satu orang tu ada ilmu ataupun tidak, dia ada bukti sijil akademiknya. Walaupun benda ni orang kata kita belajar bukan kerana sijil, tapi itulah realiti sekarang. Sebab tu satu orang dia kena berpijak di bumi yang nyata dalam bab ni. Hatta orang belajar aliran tradisional pun dia ada sijil dia pun, walaupun sijil dia tu tak rasmi. Mungkin tempat pengajian dia tidak diiktiraf oleh kerajaan ke, ataupun bukan orang kata apa, pusat pengajian yang berprestij dikenali dengan sebab ditubuhkan sendiri, tapi paling kurang dia kena ada pengesahan dia belajar situ. Sebab tu benda tu penting dan mustahak. Benda tu penting. Saya sebut benda ni sebagai selingan untuk kita tahu pendirian kita orang awam. Jangan mudah-mudah bila mana satu orang tu diangkat sebagai seorang ustaz, maka kita pun terima. Mungkin ustaz tu orang kata sijil ni tak penting. Ya, memang sijil tak penting, tapi apa lagi, mekanisme apa, instrumen apa yang boleh diguna untuk mensabitkan orang tu valid ilmunya. Sebab dulu sebelum Covid, sampai masuk dalam surat khabar utama lagi, ada satu orang ustaz yang aktif mengajar di masjid di sebuah negeri, aktif betul, dan dia telah buat dakwaan. Dia ni lepasan ijazah sarjana muda di satu universiti di Malaysia, sebab dia ni dijemput meratalah di negeri tu, dan sekarang ni pun dia masih duduk di negeri tu. Bila mana dia buat dakwaan macam tu, maka orang pun buat cross check, betul ataupun tidak dia datang pada universiti tu. Bila mana check, tak ada, isu tu kecoh, sehinggalah pihak pengurusan universiti tertinggi mengeluarkan satu makluman khas, disebarkan melalui page rasmi dia. Dia ni orang yang mendakwa ustaz ni, dia tidak ada sijil ijazah sarjana muda daripada universiti sekian. Kecoh.
Sebab waktu tu saya belum pindah Perlis lagi lah. Saya ada rasa ragu pada beberapa benda yang dia mengajar. Sebab tempat yang saya mengajar ialah tempat yang sama dia mengajar, tapi bukan negeri Terengganu. Sebab saya tak nak beritahu negeri mana. Dia negeri lain. Tapi saya kenal surau tu dan saya kesian orang-orang situ kebanyakannya orang-orang yang nakkan betul-betul ilmu. Sehinggalah saya maklumkan kepada pengurusan masjid, cuba cek balik, cuba pastikan dia ni daripada mana. Bila mana cek balik apa semua, rupa-rupanya betul, sehingga benda tu kecoh. Dan alhamdulillah surau tu dia surau dia ke masjid. Lepas pada dibuktikan dia bukan daripada lulusan universiti sekian, dia pun stop kuliah. Tapi surau-surau yang berdekatan, hatta masjid-masjid yang berdekatan masih lagi mengambil dia sebagai tenaga pengajar dan memenuhkan jadual aktiviti kuliah. Ini pun masalah bagi sebahagian orang. Dah tahu tak betul, masih lagi sayang, masih lagi nak membela benda-benda macam ni. Inilah satu sikap yang negatif hakikatnya. Bahaya. Sebab kita kena tahu menjaga autentik ilmu, keaslian ilmu. Sebab ustaz tu dia buat dakwaan pertama, dia kata dia belajar universiti sekian. Tak. Lepas tu yang kedua dia kata dia ni telah mendapat pengajian di satu pondok terkenal di selatan Thailand dan berguru pada satu orang tokoh yang terkenal ni. Bila mana orang pergi tanya dekat baba tu guru pondok tu, tak pernah yang nama ni mendaftar di sini. Dahsyat lah. Okey. Tapi tuan-tuan tengok kuliah dia aktif sampai sekarang. Saya tak tahu. Tu bukan salah dia dah tu. Tu salah orang yang menjemput. Masih lagi okey, masih lagi tak ada apa-apa atas alasan apa yang dia ajar tu betul, okey. Ya, memang saya tak nafikan apa yang dia sebut kadang-kadang betul. Tapi banyak juga yang mengelirukan. Sebab saya tahu orang-orang yang macam ni Allah Ta'ala beri juga pada dia kelebihan, iaitu kelebihan boleh bercakap. Boleh bercakap dengan fasih dan meyakinkan. Macam mana cara dia mengajar? Dia tengok kuliah orang lain, dia hadam betul-betul kuliah orang tu, ustaz mana-mana yang terkenal, dia hafal sampai pada gaya kawan tu bercakap, dia hurai sebiji saja. Maknanya dia hanya jadi pelakon kepada video yang dia tengok dan dilakonkan balik di meja ni. Itu sahaja. Tiada apa-apa sijil pengajian. Bukan kata salah, bukan kata kita nak menghalang orang ni nak menyampaikan ilmu. Benda tu kita dah ada ilmu, kita sama. Tapi dari segi pengurusan dan dari segi berapa ramai orang lain yang betul-betul belajar, yang tak mendapat tempat, yang betul-betul ikhlas, yang kadang-kadang lebih baik dia punya kefahaman dan penyampaian, terhalang saja saya tak ada masalah, tapi telah dituduh sebagai pengacau, sedangkan dia orang lebih layak. Ini benda yang kita kena sedar realiti dia. Sebab tu satu orang, bila mana orang minta pada dia bukti dia belajar, dia kena akur. Itu sistem alam sekarang. Zaman Nabi hadis riwayat Muslim, Nabi hantar surat ke Rom. Ada sahabat-sahabat yang pernah buat urusan dengan kerajaan Rom. Dia kata, ya Rasulullah, Maharaja Rom ni ataupun Gubernur Rom, dia orang ada satu protokol. Kalau buat surat apa-apa tak ada cop rasmi, dia orang takkan terima. Lalu apa Nabi kata? Buat satu cop khas untuk aku. Lalu sahabat pun buat cop pada Nabi, mengikut seperti mana yang Nabi minta. Cop itu ialah cincin yang ada di jari Nabi. Yang Nabi pakai itulah cop, mohor Nabi. Jadi bila mana ada apa-apa surat, dia akan cop. Nabi menghormati protokol kerajaan orang lain. Nabi tak kata, dia orang tu kafir, dengarlah kita ni, tak payah buat sombong lah nak ikut protokol dia orang. Tak. Tapi Nabi hormati. Kalau kita beralah kerana benda, kalau kita berdegil pada benda-benda yang macam ni, akhirnya terhalang banyak benda. Nabi akur. Sebab tu cop cincin Nabi tu kekal. Kan Muhammad Rasulullah tu yang terkenal tu. Tapi cincin tu hilang pada zaman Uthman bin Affan. Bila mana jatuh dalam satu telaga, dah buat usaha pencarian tak jumpa. Replika tu ada banyak lah. Okay. Replika tu ada banyak. Okay. Sebab tu ada hadis Nabi larang mana-mana orang pakai cincin menyerupai cincin Nabi pada zaman Nabi. Pada zaman tu. Sebab ia bermaksud cuba memalsukan cop mohor kalau pakai. Zaman kita ni kalau pakai sebagai replika, kan ada orang jual kan, Muhammad Rasulullah orang pakai. Yang tu tak apa, sebab sekarang cop tu tak pakai dah. Sekarang ni dah ada kaedah lain. Okay. Cuma nak katanya ialah Nabi hormat protokol. Sebab tu satu orang bila mana kita tanya pada dia, prosedur ni awak tak ikut, dia tak boleh marah. Dia kena hormat prosedur. Dia kena akur dengan benda tu.
Dia tak boleh potong queue, tak boleh tiba-tiba. Sebab benda ni saya baru ada pengalaman, baru bulan lepas tu. Ada satu orang luar, orang Syria. Dia ni hafal Quran. Bukan dia lah, mak saudara dia. Dia ni orang yang kerja sini. Kerja di Malaysia ni, ada buat bisnes apalah. Dia nak minta supaya mak saudara dia ni dapat tempat mengajar di mana-mana mahat tahfiz ke yang ada di Perlis ni, ataupun sekolah-sekolah ataupun halaqah-halaqah Quran, supaya boleh mengajar. Dia pun tunjuklah sijil-sijil dia. Saya tengok, saya perhati sijil tu memang betul daripada sijil Kementerian Agama di Syria. Cuma sijil tu menunjukkan dia tak hafal Quran habis. Dia hafal 20 juzuk je, tak habis. Lepas tu saya kata saya boleh bawa kepada bahagian pengurusan agama, boleh bawa pada jaib untuk dibawa temuduga. Tapi orang Arab ni dia ada perangai tak sabar sikit. Dia kata aku bagi masa seminggu. Hang siapa nak bagi masa seminggu kat aku? Dia kata bagi masa seminggu. Seminggu kau tak dapat kerja, dan nak balik Syria. Balik lah. Saya kata ramai lagi orang Malaysia yang hafal Quran habis 30 juz, 3 tahun, 4 tahun menunggu kerja. Ni apa? Dia ingat negara dia laju buat urusan. Negara dia lagi lembab pada kita. Cuma saya nak katanya ada orang ni dia perangai dia demand. Dia kata mak saudara aku ni pandai fiqh. Kita tak test apa lagi. Saya bagi tahu dekat Ustaz Sirah apa semua. Kita kena panggil dia temuduga. Jauh mana dia faham. Dia okey tak? Dengan khilaf mazhab ni, ataupun dia jenis cepat melatah, dia ada provoke dia ke macam mana. Semua tu kena ambil kira. Tak boleh kita bagi mudah-mudah macam tu saja. Cuma nak kata ada orang ni tak sabar. Dia hanya berpada dengan sijil dia. Inilah kriteria ataupun orang kata apa, prosedur yang kita kena ikuti. Tak boleh marah orang, tak boleh rasa. Dia kena sabar. Ada orang menunggu dalam tempoh yang cukup lama untuk dapat benda tu. Okey. Cuma poin dia lah, katanya Abu Hanifah, dia kata bila mana satu orang tu dia menghadapi kemusykilan dalam perkara akidah atau benda-benda yang halus lah sini, dia kena tanya orang yang benar. Sebab tu dalam dalam matan ini kata fa innahu yanbaghi lahu an ya'taqada fil hali ma huwa as-shawab indallah ila an yajida aliman, sehinggalah dia menepukan seorang yang berilmu lalu dia bertanya kepadanya. Muka surat 114, tidak ada ruang baginya untuk melewatkan pertanyaan dan tidak diberikan kemaafan untuk bertawakuf, berdiam diri, tidak mengambil satu sikap, dan dia menjadi kafir sekiranya dia terus menerus bertawakuf. Ini bahaya. Ini dalam isu akidah. Bila mana kita ragu dan ralat pada satu benda, cepat-cepat dapatkan konsult daripada orang yang betul-betul. Tapi macam saya sebut tadi lah, kriteria orang alim itu penting, supaya dia tak jadi isu yang seterusnya, iaitu menyampaikan kefahaman yang salah. Sebab tu tuan-tuan tengok kan, sehari dua ni orang bising satu isu, satu orang perempuan dia buat video TikTok ke video Instagram ke saya tak pasti. Video tu ialah tentang satu orang ustaz, dia cerita macam ni. Saya tengok video tu, perempuan tu kata ayah dia balik daripada kuliah. Ayah dia kata nak dengar tak cerita? Tadi ustaz di masjid ada cerita. Cerita apa? Cerita satu orang pergi buat umrah. Waktu tawaf umrah tu dia sentuh Kaabah. Tuan-tuan mungkin dah tahu isu ni. Dia sentuh Kaabah dan dia tak tahu perbuatan menyentuh Kaabah waktu tawaf itu boleh menyebabkan tawaf kita terbatal. Tak sah tawaf tu. Okey. 7-8 tahun. Dia kata lelaki yang buat umrah tu, dia dah selesai tahlul apa semua dah, dia pun sentuh Kaabah waktu tu, dia tak tahu benda tu boleh beri efek pada tawaf yang dia sedang lakukan. 7-8 tahun lepas pada tu, dia dapat tawaran pergi haji, masuk kursus haji. Dulu dia pergi umrah tak masuk kursus umrah pun. Dia pergi haji, dia masuk kursus haji, baru dia tahu bila mana kita tawaf, kita sentuh Kaabah ni menyebabkan tawaf kita batal. Okey, ada lagi yang sedap pada tu. Bila mana dia sedar tawaf dia yang 7-8 tahun waktu umrah lu tak sah, ustaz tu kata dia ni telah berada dalam ihram selama 7-8 tahun. Dia dah cukur bulu, dah risau nak bayar dam, berapa ratus ribu dam tu nak kena bayar. Lepas pada tu dah kahwinkan anak sampai 3 orang. Okey lagi. Dia kata apa? Masih terkawal.
tapi dia bagi gempak satu macam tu, bila mana dia kata, bila mana dia dah kahwinkan anak dia 3 orang, anak dia punya perkahwinan tak sah, cucu yang keluar tu dah tak sah taraf, lain macam jadi. Cuak semacam orang tu. Fikir banyaknya dosa aku nak kena cover balik. Ini kesan bertanya pada orang yang masalah. Sebab tu sekarang tuan-tuan nak jadi mutawif, dah ada diploma nak jadi mutawif pula sekarang. Sekarang ni tak boleh dah jadi mutawif sekadar ustaz mengajar je. Boleh lah kalau dia tu ada nama ataupun syarikat tu okey. Tapi saya dapat rasakan sampai satu masa nanti kerajaan akan tetapkan benda ni. Yang nak jadi mutawif mestilah seorang ustaz, dia famous tara mana pun, live dia punya kuliah sampai pecah mata merah tu pun tetap kena ada diploma mutawif. Dia akan jadi macam orang jadi cikgu sekarang. Tak boleh jadi cikgu hanya sekadar degree semata-mata. Dia kena ada juga diploma pendidikan. Itu jadi syarat utama. Saya dapat rasakan benda tu akan pergi ke arah tu. Sebab apa? Sebab ramai pembimbing umrah ni yang macam ni lah. Yang macam ni tu. Okay. Video tu viral. Okay. Pertama, saya nak jawab. Isu menyentuh Kaabah ketika tawaf, adakah benar batal tawaf? Ataupun menyebabkan kita punya umrah tak sah? Memang dalam mazhab Syafi'i ada pandangan seperti itu. Bila mana kita tawaf, kita menyentuh Kaabah, kita dikira berada dalam Kaabah. Sebab menyentuh Kaabah ni automatik masuk dalam kawasan Hijri Ismail dan juga dalam kawasan Syazarwan. Dia kira kita berada dalam Kaabah. Tawaf di dalam Kaabah tidak sah. Contoh kita tawaf, tak sentuh pun Kaabah, tapi sampai dekat Hijri Ismail tu kita pitah masuk kot tepi longkang dia tu. Kot laluan tu kan. Hijri Ismail kan ada waktu dia buka. Kita tak pusing daripada yang melengkung tu. Tak sah tawaf. Menyentuh Kaabah dikira untuk satu pendapat Syafi'i tidak sah sekiranya kita tawaf dalam keadaan menyentuh Kaabah. Satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang kedua, ni dalam Syafi'i. Dalam Syafi'i pun ada khilaf. Bukan 4 mazhab dalam Syafi'i. Pandangan yang kedua mengatakan tawafnya masih lagi sah. Tawaf dia masih lagi sah. Okey. Untuk pandangan jumhur memang mengatakan tak sah. Tapi kalau kita tengok dari segi keperluan dan keadaan realiti, benda tu tak beri apa-apa efek pun. Benda tu tak beri apa-apa efek, tak beri apa-apa kesan pun hakikatnya. Selama mana orang tu masih lagi dada dia ke hadapan, dia tak kata apa, mengadap ataupun dia pergi dekatkan dada dia ke Kaabah tu, dia hanya sentuh tepi-tepi macam tu je, tapi dia masih lagi tawaf macam biasa, yang tu okey. Tiada masalah. Ambillah pada pandangan yang lebih ringan. Melihat pada keadaan dan realiti yang berlaku pada hari sekarang ni, tawaf bukanlah suasana yang lengang, suasana yang sempit. Okey, jadi yang pertama, nak kata tak sah, dia khilaf. Okey. Yang kedua ialah adakah satu orang yang bila mana dia tak sah tawaf dia, dalam keadaan dia tak tahu perbuatan dia tu menyebabkan tak sah umrahnya, dia akan kekal berada dalam keadaan ihram sampai bila-bila, sampai dia tahu benda tu? Jawapannya tak. Bila mana dia dah tahlul, selesailah umrah dia untuk pada waktu tu. Tak ada isu dah dia duduk dalam ihram selama-lamanya. Ini fik yang saya tak tahu ambil daripada mana pandangan ni. Pandangan ni mengelirukan, mencemaskan orang. Menyebabkan orang akan rasa semacam satu perbuatan yang kita buat kerana jahil, tapi dah habis dah. Perbuatan tu dah selesai. Ibadah tu dah selesai. Sebab tu ada orang dia pergi haji, dia ada rasa something. Haji kali pertama dia rasa something. Tak lepas situ, dia tak tahu. Tiba-tiba dia berhasrat untuk buat kali kedua. Dia tak perlu risau dah yang tu. Dah selesai. Dia macam sama juga. Kita semayang, waktu kita budak-budak dengan semayang waktu kita orang tua. Waktu budak-budak mungkin banyak benda yang kita tak perhati sangat dalam rukun. Hakikatnya tak sah solat kita tu. Tapi tak perlulah kita nak kena buat balik. Yang penting kita dah buat. Melainkan kita tinggalkan. Tinggalkan tu ada khilaf. Satu orang yang meninggalkan salat dengan sengaja ada khilaf nak qada tak nak qada. Cuma kalau dah buat tapi tak sempurna, ada benda-benda yang kita baru tahu. Oh, baru tahu benda tu batal, kena qada balik kan? Tak perlu. Dia dah selesai dah. Perbuatan tu dah selesai. Dah 7-8 tahun. Benda tu kita sebut sebagai kejahilan. Kejahilan yang dimaafkan. Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Dia ampunkan kejahilan tu. Okey. Yang ketiga ialah isu mengahwinkan mana-mana orang
dalam keadaan berihram ataupun dalam keadaan larangan ihram. Boleh ataupun tidak melakukan perkahwinan. Sama ada orang tu kahwin ataupun dia kahwinkan orang, dia terlibat, dia jadi wali ke apa. Jumhur mengatakan tak boleh. Cuma pandangan yang mengatakan boleh ialah ni yang kita baca buku dia. Abu Hanifah kata boleh. Saya nak kata apa? Saya nak kata dia, ustaz tu jangan cemaskan buat cik tu macam tu. Dia dah risau semacam tu, daripada darah dia okey jadi tak okey dah tu. Dia boleh masuk hospital kerana darah tinggi, duk fikir pasal tu. Mencemaskan orang. Perbuatan mencemaskan orang tu yang kita tak suka. Ini adalah fake ataupun kefahaman agama yang kolot yang dilakukan oleh sebahagian ahli agama yang tidak bertanggungjawab. Kalau dia betul ahli agama lah. Kalau dia ustaz yang macam tersebut tadi, yang CJ tak ketahuan hala, belajar tak habis, tak diketahui di mana tempat dia belajar, tak jelas apa semua, memungkinkan benda macam ni berlaku. Memungkinkan benda yang macam ni berlaku. Sebab kalau satu orang ustaz tu dia tahu, kita tahu dia belajar mana, contoh belajar di Jordan ke, belajar di Mesir ke mana, kita kurang-kurang boleh tanya orang-orang yang belajar di tempat yang sama, dia ni macam mana di sana dulu. Tanya baru tahu, oh dia ni tak pergi kelas, dia ni kalau datang tongkor bandar, dia tu duduk depan, tuan bandar pun tak buka lagi, kelas tak pergi. Baru tahu cerita. Padanlah cakap macam ni pun. Ini ialah kriteria orang belajar agama. Tuan-tuan kena sedar benda ni. Sebab tu zaman kita ni, kalau orang tanya sijil, dia tak boleh marah. Itulah keperluan. Keperluan untuk menjaga. Sebab kalau dibiarkan, dia akan jadi macam ni lah cakap agama. Sebab memang saya sendiri pun dulu, waktu di Jordan sendiri, ada sebahagian junior-junior ni yang muda pada kita ni, jadi mutawif, bawa orang umrah, bawa geng-geng kawan-kawan yang pergi umrah. Sebab di Jordan ni kan kita orang biasa pergi buat umrah. Dan ada beberapa tahun tu kerajaan Jordan membenarkan safar mar'ah. Safar mar'ah kerajaan Saudi lah, membenarkan perempuan boleh pergi buat umrah tanpa muhrim, tapi dalam kumpulan. Jadi pelajar perempuan di Jordan ni, dia orang pun follow pergi. Dia orang tak tahu apa. Okey. Bila mana dia orang follow pergi, yang laki-laki ni yang belagak jadi hero ni, nak jadi gentleman yang terlebih ni, okay, dia pun kata sampai sana kita kena niat tukar mazhab. Dia yang belajar Jordan tu, yang menghadap pensyarah dan ulama'-ulama'nya, saya tak pernah dengar mana-mana pensyarah di sana ajar macam tu. Tapi saya dengar lah cerita ada seorang budak ni, dia cerita macam tu. Dahsyat. Nak kata yang duk belajar tak habis lagi tu, dia punya tune tak kena. Dia masih lagi nak mengikut, orang kata apa, nak mengikut tata cara yang tak tahu datang pada mana. Cuma saya kata, inilah kesan. Mungkin bidang agama ni agak sukar untuk dibuat satu qualification yang betul-betul terjaga macam orang bidang lain. Tapi itulah, kalau orang bidang doktor, bidang perubatan, dia memang kena ada sijil dia, kita tahulah. Dia ada qualification, dia memang ada pengalaman. Dia tak boleh satu orang yang belajar bidang perubatan ni ataupun dia dakwa, saya belajar bidang perubatan macam mana, saya baca buku biologi dekat 7-8 tahun dah, saya nak test operate boleh? Tak boleh. Dia tak akan bagi badan kita kat dia, sebab kita tahu dia tak ada latihan. Jadi ini benda yang berlaku. Jadi zaman Imam Abu Hanifah kata, kalau ada muskil agama, jumpa orang alim. Macam mana nak tahu orang tu alim? Tengok senarai gurunya. Itu ialah sistem zaman dulu. Sistem zaman sekarang, tengoklah senarai sijilnya. Tapi boleh jadi juga sijil tu menipu. Boleh jadi juga. Banyak isu lah zaman sekarang ni. Sebab saya pun tahu di Jordan dulu ada belajar tak habis, bayar ke ni penolong pendaftar, sama macam saya kot. Bayar ke penolong pendaftar ni, suruh bagi lulus. Di Jordan kan dia tak ada dalam sistem perkomputeran ni, dia tak ada. Dia ada sistem, tapi sistem tu boleh dihack dengan mudah, dengan sebab security tu tak kuat. Ada saya dengar sebahagian orang yang tak lulus 1-2 subjek, tapi dia dah kalut nak balik dah. Dia tak tahan dah duduk di Jordan lama sangat. Dia tak mampu dah nak duduk sehari pun tak boleh dah. Dia pun pergi jumpa pegawai tu, aku bayar sikit, hang bagi aku lulus. Ada yang buat benda macam tu. Orang yang buat benda ni penat dia nak kena berjawab depan Tuhan. Saya katakanlah, kalau ada yang bersibak, kalau ada yang dengar mungkin live ni, sediakan jawapan yang sangat konkret depan Tuhan. Macam mana nak jawab tu je. Anda boleh jawab dan anda rasa Tuhan boleh, okay, you can go to heaven dengan jawapan ni. Okay lah. Saya tak nak kata apa-apa, tapi bertanggungjawablah di atas apa yang dilakukan. Sebab benda tu penting.
Macam ni, orang yang macam ni baru kita boleh soal. Macam mana dia dapat posisi kerja, macam mana soal gajinya, macam mana soal dia suapkan nafkah ke mulut isterinya dan anak-anaknya daripada sijil yang muzawwarah, sijil tipu ni. Saya ingat dulu ulama-ulama di Jordan ni antara yang sangat-sangat strict dalam bab ni lah. Dr. Bashar Awad pernah sebut. Bashar Awad ni masih lagi hidup. Shu'aib Al-Arnaud pernah sebut. Dia bukan anti dengan sistem universiti, tapi dia tak suka benda ni. Dia kata semua ni dia maksudkan di Jordan lah tu, sebab di Jordan memang ada masalah ni. Semuanya syahadatuz zur, penyaksian palsu semua ni. Marah betul dia dengan sebab ada orang yang tak bertanggungjawab seperti ini. Jadi benda ni penting. Dia melahirkan, tuan-tuan boleh bayang, dia boleh mengeluarkan pandangan kacau bilau dalam masyarakat bila mana ada orang-orang yang seperti ini. Jadi mana-mana orang yang nak belajar agama, belajarlah betul-betul. Lihatlah keadaan anda pada 10, 20 tahun akan datang. Kesan daripada belajar agama acuh tak acuh, main-main, akan menyebabkan kita memberi jawapan pada masyarakat dalam keadaan yang kacau bilau, mengelirukan, mencemaskan orang, bahkan lebih teruk, keluar daripada disiplin ilmu agama pun. Okay. Kita tengok apa dalam huraian dia sebut. Muka surat 114. Kata-kata Imam Abu Hanifah ini menunjukkan bahawa persoalan akidah adalah sangat penting. Ia perlu dipelajari dengan tekun daripada guru yang dipercayai lagi mahir melalui kitab yang muktabar. Ini kerana perkara akidah tidak boleh diserahkan kepada akal fikiran dan tidak boleh diambil daripada guru yang tidak berada di atas akidah yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh bertaklid tanpa mempelajari dalil-dalil dan asas-asas kaedahnya. Sekiranya berlaku kesamaran dalam masalah akidah, maka hendaklah menyerahkan kepada Allah dan tidak harus kita berkata-kata padanya tanpa sebarang pengetahuan. Hendaklah mengucap hanya Allah yang lebih mengetahui. Dia hendaklah mengembalikan hal ini kepada kaedah tauhid bahawa Allah bersifat dengan sifat agung dan dengan segala sifat kesempurnaan. Maha suci Allah dari segala sifat kekurangan dan mustahil bagi Allah menyerupai mana-mana makhluk. Jadi huraian dia umum je, mudah. Dia nak beritahu pada kita bahawasanya bila mana ada masalah dalam isu akidah, terus tanya orang-orang yang berkeahlian lah. Sebab akidah yang paling mustahak. Tapi apa-apa saja dalam bab agama ni kita muskil, tanyalah pada orang yang betul dan tepat. Supaya kita dapat jawapan yang baik. Sebab tu orang belajar agama dia membawa tanggungjawab ni. Abul Hasan Ali An-Nadwi ni tokoh ulama yang hebat, dah meninggal lah pun. Dia ni daripada India. Dia ada tempat dia di Lucknow di India tu, Nadwatul Ulama ni, tempat melahirkan ulama, universiti dia orang. Dia pernah sebut dalam convocation lah, kita kata convocation pertama Nadwatul Ulama ni di India. Dia menyatakan hasrat dia. Dia kata antara tanda berjayanya orang agama ni bukan dia dapat doktor ke, dia dapat profesor ke apa semua, bukan. Itu sebahagian pada kejayaan, tapi yang lebih besar lagi, bila mana masyarakat menghadapi masalah, dia boleh tunjuk penyelesaiannya di mana. Itu tanda berjayanya orang belajar agama. Dia bukan membawa masyarakat ke arah yang lebih mengelirukan, ataupun membawa masyarakat ke arah yang lebih payah, nampak agama tu lebih tertutup, bukan. Itu dia bagi indikator kepada anak-anak murid dia sebagai generasi pertama di Nadwatul Ulama. Orang yang betul-betul berjaya dalam belajar agama ialah orang yang berjaya mencari tempat yang betul. Bila mana masalah masyarakat sedang berlaku, dia tunjukkan benda yang betul. Bukan dia payahkan, bukan dia kelirukan, dan bukan dia menambah banyak lagi kesamaran-kesamaran. Okay. Yang seterusnya, Mi'raj Rasulullah ke langit. Kita dah nak habis dah buku ni. Okay. Mi'raj Rasulullah ke langit. Wa khabarul mi'raj haqqun man raddahu fahuwa mubtadi'un dal. Hadis tentang Mi'raj itu benar, sesiapa yang menolaknya adalah ahli bid'ah yang sesat. Kerana apa? Kerana pada zaman Abu Hanifah ni ada orang kata Mi'raj tu perjalanan dalam mimpi je. Nabi tak naik pun. Nabi hanya Isra' sini, sampai dekat Palestin tu dia ditidurkan. Lepas pada tu yang naik ke langit tu hanya rohnya sahaja. Ada yang kata daripada Mekah tu lagi dah ditidurkan. Yang dia pergi ke Palestin tu pun dalam mimpi, daripada Palestin naik ke langit pun dalam mimpi.
Kata Imam Abu Hanifah, semua yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ialah khabar mutawatir yang tak boleh ditakwil, yang tak boleh dinafikan dengan mengatakan itu dan ini. Okey. Huraian dia sebut situ, Mi'raj ialah Allah membawa Rasulnya naik ke langit tinggi ke tempat yang dikehendakinya. Setelah diperjalankan baginda, iaitu Isra' dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Peristiwa ini berlaku dalam satu malam, dalam keadaan baginda terjaga dengan roh dan jasad sekali. Perkara ini disebutkan dengan jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Pada malam itu juga Rasulullah menerima kewajipan sembahyang fardu dan berlaku pengurangan daripada 50 ke 5 kali sehari. Bagaimanapun, jika dicermati, dalil tentang berlakunya Mi'raj ini bukan sahaja sabit dalam hadis-hadis sahih, tetapi jelas terdapat dalam suratul Najm. Ini bermakna mengingkari berlakunya peristiwa ini bererti mengingkari Al-Quran. Saya tak nak bacalah dia punya ayat daripada surah An-Najm ayat ke-5 sampailah ayat yang ke-17 tu. Cuma nak sebutnya ialah ada isu pada zaman Abu Hanifah ni. Ada kelompok yang anti solat. Dia ada satu kelompok, sebab pada waktu ni sudah keluar satu kelompok Batiniyah lah kita kira, Karamiyah apa semua ni, kelompok-kelompok sesat ni. Dia orang nak mengeluarkan pensyariatan salat tu daripada kewajipan seorang Muslim. Salat ni dia kata dia hanyalah simbolik perlambangan. Bila mana satu orang tu dah dapat apa yang dikehendaki daripada salat itu, iaitu keyakinan kepada Tuhan, tawakal yang tinggi, tiada lagi pensyariatan berbentuk fizikal ataupun ritual itu kena buat pada dia. Jadi nak katanya pada zaman Imam Abu Hanifah ni dah ada bibit-bibit awal. Dia tak teruk lagi, tapi dah ada cakap-cakap macam tu. Sebab dah ada sekelompok manusia ni dia malah solat. Itu poin dia. Bila dia malah, dia tak nak orang kata dia malah, dia fikir macam mana idea nak suruh nampak orang yang buat tu sebenarnya salah. Yang kita tak buat ni lah yang betul. Zaman kita ni memang dah ada dah pun. Zaman kita dah banyak. Bila mana kita cakap buat macam ni, akan ada orang yang cuba bawakan persoalan. Kamu orang ni salat-salat, tahu tak salat tu apa? Sebenarnya kita tak boleh salat lagi tak selesai yang ni. Dia pun bahas satu. Semua benda yang dia kata kita tak boleh salat selagi kita tak selesai, semua tu tak boleh selesai. Dalam arti kata lain, sampai matilah tak salat. Dia kata, kamu kena kenal Tuhan, kena rasa Tuhan dalam diri. Bila nak rasa? Tak boleh rasa, sampai kiamat tak boleh rasa. Akhirnya tak salat dah sampai hari kiamat pun. Jadi itulah kelompok yang zahir, menukar-nukar nama, menukar-nukar strategi sampailah ke zaman kita. Cuma nak kata pada zaman Abu Hanifah tu dah ada. Muka surat 116. Muka surat 116. Wa khurujud dajjal wa ya'juj wa ma'juj wa tulu' asy-syams min maghribiha wa nuzul Isa alaihi salam minas sama' wa sa'iril alamati yaumil qiyamah ala ma waradat bihi al-akhbar as-sahihah haqqun ka'in. Kemunculan dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, terbit matahari di sebelah barat, turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit dan tanda-tanda kiamat yang lain mengikut yang tersebut dalam hadis-hadis sahih, maka itu adalah benar-benar ada. Ini pun satu kelompok yang muncul pada zaman dulu mengingkari tentang berlakunya kiamat. Dia kata kiamat itu hanyalah sebuah mimpi buruk dalam satu orang, dan bila mana dia mati selesai. Tak ada perbahasan, tak ada. Dia hanyalah berita yang menakutkan sahaja. Berita yang menakutkan. Dia bukan orang kata apa, benda yang realiti terjadi. Tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah ialah tanda-tanda yang besar dan hampirnya berlaku kiamat. Rasulullah bersabda, ni hadis yang diriwayatkan daripada Sahih Muslim, kita tengok terjemahannya lah terus. Sesungguhnya kiamat tidak berlaku sehinggalah muncul 10 tanda. Bumi menelan atau berlakunya gempa di timur. Yang ni banyak terjemahan. Bumi, tanah yang jereluh, itu maksud dia. Dan juga berlaku gempa di timur daripada beberapa arah. Ada orang kata gempa ni dah berlaku dah. Gempa di timur ni merujuk kepada wilayah-wilayah di timur Madinah. Timur Madinah ni ialah Iraq, Iran, Stan country, ni semua kawasan-kawasan timur Madinah. Nak tunjuk pada kita, ianya umum. Bila mana umum, kita tak boleh nak detailkan ataupun nak khususkan. Bila mana Nabi dah sebut umum tu. Tapi timur ni lah merujuk pada timur Madinah. Di barat dan di semenanjung tanah Arab. Ini semua Nabi sebut secara umum. Keluarnya asap, Dajjal, binatang besar daripada bumi, Ya'juj dan Ma'juj,
terbit matahari dari tempat terbenamnya, keluar api dari hujung Aden. Bandar Aden di Yaman sekarang akan keluar api daripada situ yang mengusir manusia. Ada orang kata api itu bukan betul api, tapi ianya lah bahang. Memang Aden ni panas pun. Aden di Yaman ni dia duduk tegak dengan kawasan pantai, dan dia ialah kawasan yang memang kurang menerima hujan. Aden, Hudaidah ni ialah kawasan-kawasan yang memang panas pun. Okay. Cuma nak katanya hadis tentang hari kiamat ni ia kekal sebagai hadis yang umum, yang tidak ditakwil dan dispesifikkan oleh para ulama kerana ianya bersifat umum. Nabi sebut benda ni suruh kita bersedia. Kita mungkin boleh cari tanda-tanda dia, tapi Nabi suruh kita bersedia untuk membekalkan diri dengan amal kebaikan. Itu yang lebih penting. Kedatangan kiamat adalah begitu cepat sekali. Sebab itu dikhabarkan kepada kita tanda-tandanya. Itu disebut dalam surah Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, bilakah masa datangnya? Katakanlah bahawasanya sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku. Clear dah yang tu. La ya'lamuha illa Rabbi. Tidak diketahui melainkan daripada Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang boleh menzahirkan dekatnya kiamat tu melainkan diri dia. Maknanya kita congkihlah kok mana pun tak akan dapat. Kita hanya boleh buat andaian, tapi boleh jadi betul, boleh jadi salah. Macam zaman sekarang ni lah, bila mana adanya kelompok-kelompok teori konspirasi apa semua ni lah, mereka telah membuat ramalan-ramalan yang masih lagi bersifat general, surface, masih lagi bersifat andaian, yang masih lagi kita tak boleh kata mesti macam tu, betul macam tu. Dia hanya benda bersifat andaian, dan ia juga termasuk dalam bab mencemaskan orang. Perbuatan mencemaskan orang ni Nabi larang. Berdasarkan kepada hakikat ini, sebagai seorang yang beriman, hendaklah kita sentiasa bersedia untuk menghadapi saat-saat ini. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita daripada segala fitnah akhir zaman melainkan dengan keteguhan iman dan kesolehan amalan. Wallahu ta'ala yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala lah yang memimpin sesiapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Muka surat 118 terakhir penutup, kepada Allah jualah kita berdoa memohon taufik dan hidayah untuk berada di atas jalan yang lurus dengan istiqamah. Selesai terjemahan. Penulis lah, saya tak terjemah ini. Selesai terjemahan dan huraian pada 24 Jumada Ats-Tsani 1442 Hijrah bersamaan 6 Februari 2021. Alhamdulillah selesai buku kita ni. Setahun lebih kat saya rasa nak boleh habis buku ni. Buku ni slow sikit daripada buku-buku lain. Okay. Sebab sibuk banyak. Dulu kuliah hari Selasa kena kat batal. Sebab dulu bos suka buat program hari Selasa. Sekarang bos lain dia tak buat program. 2022 bulan 1 2022. Bulan 1 2022 maknanya setahun lah. Setahun lebih. Setahun setengah. Dan ni dah bulan 8 dah. Okey. Alhamdulillah kita selesai. Untuk cadangan, saya sebut teruslah kot. Untuk cadangan kuliah akan datang. Kita mungkin dah tak sentuh bahagian akidah secara spesifik. Saya ada terima cadangan tentang fiqh kekeluargaan menurut Al-Quran dan Sunnah. Benda tu menarik juga. Cuma saya rasa saya tak pergi pada buku fiqh. Kita ambil fiqh itu, fiqh ni maksud dia kefahaman daripada huraian ayat Al-Quran. Nanti saya beritahu lepas pada azan. Bagi azan dulu.
Okey, alhamdulillah kita dah selesai buku Fiqhul Akbar. Untuk sambungan, saya ada cadangan 2 buku ni, tapi saya tengah duk fikir mana buku yang menarik. Ada 2 buku yang saya bawa untuk tunjuk pada tuan-tuan ni. 50 pengajaran kisah Luqman Al-Hakim oleh Syekh Abdul Razak Badar, terjemahan dalam bahasa Melayu, 2 bahasa. Yang ni. Yang sebab surah Luqman ni dia banyak aspek kekeluargaan, fiqhul usrah, fiqh berkaitan kekeluargaan pun banyak lah ni lah. Yang ni dia ada benefit dia lah, kita boleh belajar bahasa Arab on the spot lah. Sebab dia ada 2 bahasa, sebelah Arab, sebelah Melayunya. Okay. Yang satu lagi ni, saya duduk sebut dalam kuliah sini pun, tentang Tadabbur Center ni. Buku Ustaz Syahri Abdul Rahman, Indahnya Pesan Luqman Al-Hakim. 2 surah Luqman. Okay. Tapi saya dah pernah baca buku ni, dah habis dah. Tahun lepas saya baca. Buku ni dengan buku ni, dari segi realistik masalah di Malaysia, lebih realistik buku ni. Buku Ustaz Syahri Abdul Rahman ni. Dia lebih kenalah dengan masyarakat. Yang ni Syekh Abdul Razak Badar ni hidup lagi, dia orang Arab Saudi. Dia mungkin kekeluargaan dia lebih menjurus kepada situasi di Saudi lah. Okay. Dua-duanya okey. Okay. Saya tak nak wajibkan tuan-tuan beli dua-dua. Okay. Tapi saya rasa buku ni lagi okey untuk ada lah. Yang ni Nurani pun banyak di Seriap tu, RM30. RM30 harga dia. Yang ni lebih mudah untuk dicari. Yang ni dia mahal sikit, tapi okey juga. Saya tak wajibkan dua-dua kan jadi beban pula nak beli 2 pula tadi. Okay. Tapi saya akan ada selingan lah. Ada kadang-kadang saya ambil kat daripada buku ni. Okay. Cuma saya lebih prefer buku ni lah kot. Buku ni dia lebih clear cut cakap tentang kekeluargaan di Malaysia kita. Okay. Itu untuk kuliah kita next lah, sambungan daripada Fiqhul Akbar. Jadi daripada situnya untuk malam ni, moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.